Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan guru muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni malam yang ke-23 bulan yang ke-11 dalam Islam, Zulqaidah 1441 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, atau kama qala, yang bermaksud setiap daripada manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini memberitahu kepada kita bahawasanya kita manusia biasa ni tak terlepas daripada melakukan salah dan silap ataupun melakukan dosa. Jadi untuk kuliah pada malam ni saya ingin membicarakan tentang taubat seorang hamba. Taubat seorang hamba. Apabila disebut tentang taubat di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir menyatakan taubat merupakan satu jalan ataupun permulaan kepada sesiapa yang inginkan akhirat. Bila sebut tentang hari akhirat, maka hari akhirat ni dia termasuk di antara rukun iman, 6 rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita i'tiqad, wajib kita pegang adanya hari akhirat. Sebab tu dalam bab rukun iman dia mestilah membawa kepada 100%. Dia tak boleh membawa kepada syak 50-50, tak boleh membawa kepada zon 70-30, atau membawa kepada waham 30-70. Dia mesti kena solid 100%. Di antaranya apa dia? Iaitulah adanya hari akhirat. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut dalam kitab dia Penawar Bagi Hati bahawasanya taubat adalah permulaan kepada sesiapa sahaja yang inginkan akhirat. Sebab tu kehidupan kita ni dikaitkan dengan masa. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Cumanya masa yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita ni, ke mana yang kita nak bawa. Allah Ta'ala bagi modal kepada kita, di antaranya nikmat umur. Umur yang ada pada kita ni dia tak sama. Ada orang yang umur awal meninggal, ada pertengahan, ada boleh sampai dekat 100 tahun, boleh hidup lagi. Tapi kita tak tahu. Sebab tu perjalanan kita ni dari sehari ke sehari menuju ke akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di antaranya dalam surah Al-Ankabut pada ayat 57,
kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un, yang bermaksud setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, kemudian hanyalah kepada kami, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Maka dunia yang kita duduk sekarang ni merupakan jabatan ataupun laluan untuk pergi ke akhirat. Maka dunia yang ada kepada kita hari ini kita tak boleh, orang kata, meletakkan segala-galanya kerana dunia. Sebab dunia ni sebagai alat saja, tempat kita singgah sementara, hanya satu persinggahan. Yang tu tajuk lagu Rahmat Eka Matra. Baik, jadi di dalam surah Al-A'la, surah Sabbihih tu, ada disebutkan di dalam ayat yang ke-16, ayat 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, yang bermaksud tetapi kamu, yakni orang-orang yang ingkar. Bal di situ, bal bermakna lakin, makna tetapi. Dia bal ada makna idrak, ada makna sungguh. Di sini bal bermakna tetapi kamu, yakni orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, memilih kehidupan duniawi. Bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang tak mau ikut perintah Allah ni, dia hanya melihat dunia semata-mata. Sedangkan sambungan ayat tu Allah Ta'ala tambah wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi apabila kita sebut tadi, Syekh Abdul Qadir kata taubat permulaan bagi orang yang nak menuju ke akhirat. Maka kita ni dalam perjalanan nak menuju ke akhirat, suka ataupun tidak, akan sampai satu masa Allah Ta'ala akan matikan kita. Kita akan berpindah daripada alam dunia ni ke alam barzah. Alam barzah itu juga disebut sebagai sempadan akhirat, ataupun akhirat dah. Kemudian adalah kehidupan selepas matinya, kita dibangkitkan semula, ada padang mahsyar dan syurga neraka dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang taubat, taubat dia asal daripada kalimah tawaba. Tawaba ni bermakna kembali. Itu makna dari segi makna yang dikatakan taubat. Jadi apa makna taubat ni? Makna taubat ialah kita kembali daripada sesuatu yang dicela dalam pandangan syariat. Sesuatu yang dicela dalam pandangan syariat kepada sesuatu yang terpuji dalam pandangan syariat. Sebab tu kita tak boleh nak meletakkan benda tu baik ataupun buruk dari segi cakapan manusia. Contohnya macam mana? Contohnya lah ni, media-media sosial ni. Kalau tuan-tuan buka Instagram, Instagram, tak tahulah anak kita, orang Melayu kita lah, orang bukan Islam tu telah lagi lah, duk buh gambar ni, gambar yang membawa kepada, orang kata, menggairahkan. Gambar baju ketatnya apa, ustaz tengok lah. Saya pun ada juga Instagram. Jadi bila buka tu ada lah, duk naik lah dekat wall tu. Duk naik dekat wall tu. Jadi bila post gambar-gambar macam tu, kita baca komen tu. Komen ada yang kata lawa. Lepas tu ada bahasa mereka Jojes ke apa, aku pun tak erti. Dia kata gitu. Jadi dari segi manusia, dia kata benda tu elok, sedangkan syariat tak. Dari segi syariat benda tu dicela. Sebab tu makna taubat ni ialah kita kembali, mana patah balik daripada sesuatu yang dicela dalam pandangan syariat. Syariat kata benda ni tak boleh, maka kita kembali. Maksudnya gitu. Kemudian kita berpindah kepada sesuatu yang dipuji syariat, walaupun orang kata tak bagus. Walaupun orang kata tak bagus. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Katalah kita ni holbai lah, ni holbai pakai jubah Melayu ke blekat. Betul orang duk kata yang ni tak rasa rimah duk berjubah 24 jam. Contohlah, duk kata jubah 24 jam tak rasa rimah maknanya dia ada tu unsur celah. Hak yang orang pakai seluar pendek, duk pi ion, seluar pendek lah, tak menutup aurat, dia tak pi kata pula. Bahkan dia kata kawan tu pula bagus. Pasal apa? Body dia sadu. Abang sadu. Jadi sebab tu maknanya taubat ni nak tengok pandangan syariat tu. Sama ada benda tu elok ataupun tidak.
Jangan kita dengar perkataan orang. Tapi kalau perkataan orang tu membawa kepada kebaikan, maka kita terima. Itu maksud dia. Baik. Kemudian apabila cerita tentang perjalanan menuju ke akhirat ni, ada 4 pesanan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana kata Imam Al-Ghazali, dia kata bagi orang yang nak menuju ke akhirat, bagi kita yang yakin adanya hari akhirat ni, bukannya penamat kita ialah kematian, rasa bila dah mati tak ada apa-apa. Macam orang kata apa, tempat rehat apa, rest off apa, peace ke apa kah, itu tempat rehat apa. Jadi kita, iktikad kita selepas mati kita tu, maka akan ada soal jawab, ada siksa kubur dan sebagainya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bagi orang yang nak menuju ke akhirat, yang pertamanya ialah akidah mesti benar. Yang ni dalam soal akidah, soal pegangan kita, iktikad kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita dalam soal akidah dia termasuk dalam perkara yang dikatakan fardu ain. Makna fardu ain terletak di atas tiap-tiap individu. Tiap-tiap individu mesti kita kena belajar dalam bab tauhid. Sekurang-kurangnya kita lepas daripada golongan yang dipanggil sebagai golongan muqallid, golongan taklid, orang yang ikut-ikut. Kerana iman yang muqallid ni, iman yang ikut-ikut ni, ada ulama kata iman dia tak sah, dan ada yang kata iman dia sah tapi berdosa. Contoh muqallid ni macam mana? Muqallid ni contohnya bila kita tanya kepada dia, hang yakin tak Allah Ta'ala tu ada? Dia kata yakin. Kita tanya apa dalil? Dalil aku tak tahu. Ustaz kata ada. Jenis lagu tu. Ustaz kata ada. Dalil aku tak tahu. Yang tu dia panggil taklid. Maknanya dia ikut-ikut. Yang ni dia ada 2 pandangan. Satu kata iman dia sah tapi berdosa. Satu lagi pandangan kata tak sah. Tak sah. Habis tu nak mengaji sekadar mana? Nak mengaji sekadar lepas daripada tu. Contoh orang tanya kita, yakin tak ada Allah? Ya, yakin. Apa dalil adanya Allah? Dalil ada Allah adanya alam ini. Boleh tu? Sebab alam ni Allah yang menjadikan. Bukan alam semula jadi. Sebab alam ni Allah yang menjadikan. Kalau ulama buat satu contoh ataupun bandingan, ibarat kita jumpa tai lembu, tu tanda adanya lembu. Tu tanda adanya lembu. Itu maksud dia. Itu tuan-tuan mengajilah dengan tuan-tuan guru dalam bab soal akidah. Sebab nak pegang sungguh. Sebab bab akidah ni dia ibarat seperti bab tapak asas. Tapak asas dia mesti kena kuat, dia mesti kena kukuh. Dia tak boleh goyang. Sebab tu kalau orang nak buat rumah di tanah bendang ke, dia mesti kena tambak tanah. Tambak tanah tu pun dia makan masa pula, nak bagi kejap dulu tanah, baru dia bina bangunan. Tidak kalau tak kejap hang binalah rumah sampai 200,000 300,000, tak ada lama runtuhlah rumah tu. Sebab tu akidah mesti benar. Tu kata Imam Al-Ghazali. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang nak menuju ke akhirat ni mesti diiringi dengan taubat nasuha. Mesti diiringi dengan taubat nasuha, yakni tidak kembali kepada kesalahan yang lalu. Bila sebut taubat nasuha ni disebut dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya, sebersih-bersihnya. Jadi apa maksud kata taubat nasuha ni? Mengikut pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud taubat nasuha ialah yang pertama kita menyesal dengan hati kita. Menyesal dalam hati kita ni atas perbuatan dosa kita menyesal dalam hati. Kemudian yang kedua kita beristighfar. Kita beristighfar dengan lidah kita. Kita beristighfar dengan lidah kita. Dan yang ketiga kita membuang pelakuan maksiat ataupun pelakuan dosa ni dengan anggota badan kita. Maknanya kita tinggalkan terus. Contohnya, kalau kata kita terlibat dengan maksiat, kaki kita ni tak pergi melangkah dah ke tempat maksiat. Dan kita kena berazam tidak mengulangi maksiat tersebut. Kena mengazam tidak mengulangi maksiat tersebut. Walaupun ujian ni memang sentiasa ada. Sebab tu kalau kita buat contohnya, orang yang terlibat dengan dadah lah misalnya, libat dengan dadah.
Ada sahabat saya, dia tua sikit lah belah saya, dia menagih lah. Lepas tu bila dapat tangkap hantar pusat apa, elok lah. Lepas tu pak dia pergi hantar mengaji di Indonesia. Mengaji di Indonesia duduk dalam 4 tahun. Duduk dalam 4 tahun di Indon tu. Kemudian balik. Balik ayah dia kata jangan balik, dia nak balik. Dia balik tu mula-mula okey. Dalam 5-6 bulan tu okey, duk main masjid, boleh baca kitab, okey. Dan masuk lebih kurang 6 bulan, 7 bulan, dia jadi pula. Pasal apa? Pasal dia jumpa geng tu. Sebab tu suasana tu, makna suasana tu kena suasana yang baik bagi orang ni. Dia kena suasana yang baik. Sebab dia main tu rasa kerinduan tu. Depa kata rasa kerinduan terhadap apa ni, ketagih dadah tu. Lah ni tak ada pula, lah tak ada ni kursus pula kot. Kursus ni duduk dalam kursus ni duduk dalam. Ni ya. Tu maksud dia gitu nah. Sebab tu azam tidak ulangi balik. Sebab tu bila kita dah berubah, kita kena duduk dalam suasana yang baik. Jangan lagi kita bercampur dengan golongan-golongan yang boleh membawa kita ni kepada perkara yang kita lakukan kesalahan dulu-dulu. Contohnya kalau kata berjudi ke, mabuk ke apa ke, janganlah kita duduk dengan geng-geng tu. Bila kita duduk dengan geng-geng tu, kalau atas niat dakwah, kalau kita kuat tak ada masalah. Tapi takut kita pula yang terikut depa. Takut kita pula yang terikut depa. Akhirnya membawa kepada kita mengulangi balik kesalahan-kesalahan yang lalu. Itu maksud dia. Itu yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali, mesti kena taubat. Taubat yang sungguh-sungguh ataupun disebut sebagai taubat nasuhah bagi kita yang nak menuju ke akhirat. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang nak menuju ke akhirat ni, kita nak menunjukkan akan ke akhirat ni, mesti kita kena menyelesaikan masalah dengan orang lain. Menyelesaikan masalah dengan orang lain sehingga tidak ada hak lagi orang lain terhadap diri kita. Maksud dia ialah sebelum kita pejam mata, pastikan kita tak ada hak atas orang lain. Maksud hak atas orang lain ni, contoh mudahnya seperti kita pernah berhutang dia, maka berhutang kita bayar. Itu maksud dia. Ataupun kita buat zalim dengan dia, kita buat zalim ke, kita kata dia ke, kita fitnah ke apa ke, maka kena minta maaf. Sebab tu sebelum kita dimatikan oleh Allah ni, pastikan dosa kita sesama manusia ni tak ada. Jadi apabila kita duk dengar berita kematian sahabat kita, orang yang kita biasa kenal, biasa melawak dan sebagainya, soalan yang pertama kita kena kata dekat diri kita ni, aku ada dosa tak dengan dia? Kita menung balik, ada dosa tak dengan dia? Bila menung balik, tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau kata ada lah, yang tu nak minta maaf macam mana? Kita nak minta maaf, dia tak ada dah. Nak minta maaf dekat waris, boleh lah minta maaf dekat waris, tapi tak sama dengan minta maaf dekat dia. Sebab tu orang yang hari ni dalam media sosial yang jadi cyber trooper, tak kira lah jadi cyber trooper mana-mana kumpulan sekalipun, dia duk pergi hentam individu tu. Dia hentam individu tu, kalau kata contoh dia buat satu kenyataan fitnah ke, pembohongan ke, dia nak minta maaf balik macam mana? Nak minta maaf balik dekat orang yang dia fitnah tu. Yang dia buat satu pembohongan, dia create cerita ke supaya orang percaya, orang jadi marah ke kawan ni ke sebagainya. Han nak minta maaf macam mana? Tak berbaloi, tak tahulah dapat upah banyak kot jadi cyber trooper. Dia pakai orang istilah ni dipanggil fake account, dia berlakon, dia buat gambar nama apa-apa, lepas tu duk tibai. Keyboard warrior tu, dia duk tibai. Jadi hang nak minta maaf siapa? Allah Ta'ala tahu tu hang yang buat. Orang ramai tak tahu siapa dia individu tu, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Hang nak lari mana? Hang nak lari mana? Sebab tu kata Imam Al-Ghazali nya, orang yang nak menuju ke akhirat ni mesti kena menyelesaikan masalah dengan orang lain sehingga tak ada hak dah orang lain tu ke atas kita. Jadi benda ni sama-sama kita muhasabah. Sebab tu kita ada dua hubungan, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Dua-dua ni mesti kena elok. Mesti kena elok. Tu yang ketiga nah. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Ghazali nya, bagi orang-orang yang nak menuju ke akhirat, yang keempat mesti kena belajar ilmu syariat. Mesti kena belajar ilmu syariat, yakni dengan ukuran yang boleh melaksanakan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah, ataupun disebut sebagai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain.
Kemudian ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang dengan ilmu itu membawa kepada keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Apa maksud? Maknanya kita kena belajar. Contohnya dalam bab akidah tadi, seorang-orang mengaji bab tauhid ni, lepas kita daripada golongan yang dipanggil sebagai muqallid. Kemudian kita mengaji pula dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh contohnya bab ibadah harian kita, bab semayang, contoh semayang fardu. Ni pula nak main ibadah korban ni. Ibadah korban kita kena mengaji ni, cara ibadah korban ni. Macam mana? Yang syarat orang yang nak korban ni, apa syarat dia? Bolehkah kalau kata dia nak korban, katalah satu bahagian RM700, dia bagi duit dekat orang yang urus korban tanpa ada lafaz akad apa, tanpa ada lafaz, dia panggil wakalah. Terus bagi duit, yang kota dapat satu bahagian. Sah tak macam tu? Kan macam mana kan? Yang tu memerlukan kepada mengaji, memerlukan kepada belajar dalam soal ibadah kita. Kemudian diiringi pula dalam bab tasawuf, dalam bab akhlak. Kena jaga pula ni hati kita ni, daripada sifat-sifat yang tak elok. Daripada sifat-sifat yang tak elok dipanggil sifat-sifat mazmumah. Kena isi hati kita ni dengan sifat-sifat mahmudah. Bila dah selesai bab asas ni, kemudian tak ada masalah kita nak mengaji dalam bidang-bidang yang lain. Kita memerlukan orang yang bijak pandai, golongan profesional yang faham agama. Yang faham agama. Itu maksud dia. Kita mengaji dalam bidang kedoktoran ke, engineer ke, lawyer ke, dan sebagainya. Yang penting yang asas tu, ilmu syariat tu, maknanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ibadah harian kita bab masbuk muafiqnya, ibadah puasanya, syarat sah puasa ni, batal puasa macam mana, semua tu memerlukan kepada kita kena belajar. Sebab tu macam kita sebutlah dalam ilmu agama ni, kalau orang yang dah ada PhD bidang agama pun banyak lagi yang dia tak tahu. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita. Sebab tu ilmu agama dia kena sentiasa upgrade. Dia kena sentiasa upgrade. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam bab bacaan Quran sekalipun, kalau kata kita ni mengaji Quran dulu waktu kecil-kecil lepas tu bila dah mai dewasa ni kita tak pi talaki, tak pi belajar pula, membawa kepada banyak kita akan sebut salah. Banyak kita akan sebut silap. Bukan makna tok-tok guru ajak kita dulu masa kecil tu tak betul. Mereka ajak tu betul. Cuma cara kita tu. Kita tu. Kebiasaannya saya tengok gitu. Bila kalau kata meningkat dewasa ni kita tak pi talaki balik. Kita tak pi rujuk balik guru ni. Cara nak baca ni gini macam mana. Kita boleh baca. Tapi baca tu membawa kepada banyak yang tak kena. Sebab tu kena sentiasa upgrade. Masjid kalau kita orang awam ni mengaji macam ni lah, masjid kuliah subuh, kuliah maghrib ni, walaupun dapat sikit pun tak apa, tapi dalam keadaan kita mengaji. Itu maksud dia nak. Baik, habis tu. Tu 4 perkara kata Imam Al-Ghazali bagi orang yang nak menuju kepada akhirat. Kemudian berbalik kepada taubat tadi ni. Bila sebut pada taubat ni, hendaklah kita taubat daripada segala dosa ni wajib dilakukan dengan segera. Sebab tu kena menyegerakan dalam bab taubat. Kalau kita tengok baginda Nabi sendiri pun ada riwayat kata sehari Nabi istighfar 70 kali, ada kata sehari 100 kali. Timbul soalan, Nabi buat salah kah yang istighfar? Tak, jawapan dia Nabi tidak buat salah. Rasul-rasul dia terpelihara daripada dosa. Habis tu yang dia istighfar tu buat apa? Istighfar tu tanda dia syukur, kemudian nak mengajak kepada umat. Nak ajak kepada umat ni, aku ni yang kata Rasulullah ni terpelihara daripada dosa pun aku bertaubat kepada Allah atas apa ni nak bersyukur, apatah lagi kita ni umat yang biasa, umat yang tak dapat lari daripada melakukan kesalahan. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran pada ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang bermaksud dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang disediakan seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi sifat yang kata takwa ni dijelaskan ayat seterusnya, ayat 134, 135, 136. Tuan boleh tengok apa dia di antara sifat takwa. Cuma kita nak sebut tentang taubat. Allah Ta'ala suruh segerakan. Sebab kita tak tahu ni saat kematian kita ni, ajal kita ni kita tak tahu. Kalau kata kita tahu tarikh penamat kita, mudah. Dia main hantar pakai WhatsApp ke. Contoh main WhatsApp, dia kata nama sekian-sekian ni 3 bulan lagi, 3 bulan lagi akan mati. Contoh lah bulan 7, bulan 11, dia bawa bulan 11. Lepas tu main WhatsApp, bertabak kawan, aku 3 bulan lagi tak ada, tinggal apa, tinggal pasal dah hantar WhatsApp dah. Apa boleh ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Itu maksud dia nak. Baik. Kemudian yang dikatakan ruang masa taubat ni sampai bila? Yang kata ruang masa taubat ni, taubat tidak diterima apabila nyawa sampai ke kerongkong. Dia panggil ghar-gharah. Dia ada dua. Sebab tu dalam Islam ni tidak ada istilah lambat. Yang lambat ni dua saja. Apabila nyawa sampai ke kerongkong dipanggil ghar-gharah, dan satu lagi matahari terbit dari sebelah barat. Terbit dari sebelah barat. Maka dua tanda ni membawa kepada pintu taubat bagi seseorang itu telah tertutup. Jadi hak terbit di sebelah barat ni secara umumnya seluruh manusia kalau kata ada waktu tu dia tak boleh nak taubat dah. Adapun hak yang kata nyawa di kerongkong ni bagi orang-orang yang menghadapi sakratul maut, disebut ghar-gharah. Sebab tu pasal apa ini disebut ghar-gharah ni? Jadi kalau kata kita duduk di tepi dekat dengan orang yang hampir kepada kematian, kita akan dengar bunyi ghar-gharah ni. Bunyi ghar-gharah. Sebab tu kalimah ghar-gharah ni diambil sebenarnya bunyi inilah. Dia bunyi ni kalau kita nak ibaratnya seperti orang minum air. Orang minum air dalam bekas. Dalam bekas ke dalam plastik ke, minum air ais lah. Minum air ais ke apa ke. Lepas tu air tu nak habis. Bila nak habis dia isap tu nak bagi habis tu bunyi macam mana? Bunyi cara mengeruh tu. Tu dipanggil ghar-gharah. Waktu tu, kalau sampai waktu tu pintu taubat sudah ditutup. Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ia Allah akan taubat hamba selama mana belum sampai rohnya kepada halkum. Halkum itulah dipanggil ghar-gharah tu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi apa dalil lagi yang kata apabila nyawa sampai ke halkum ni ataupun dipanggil ghar-gharah ni taubat tak diterima? Dalilnya ialah tentang kematian Firaun. Tentang kematian Firaun. Firaun ni kita sedia maklum satu pemerintah ataupun satu raja lah di zaman Nabi Musa, di mana dia ni cukup sombong. Dia ni sehingga menggelarkan diri dia Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. An-Nazi'at 24. Maka akulah Tuhan yang paling tinggi. Dia mengaku diri dia Tuhan. Sedangkan iblis laknatullah tu dia tak mengaku diri dia Tuhan. Tu iblis. Firaun dia mengaku dia Tuhan. Apabila Nabi Musa dengan saudara dia Nabi Harun, maknanya duk pi seru ni, ajak dia ni kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman dengan ajaran yang Nabi Musa bawa, dia tak mau ikut. Sehingga kan berlaku peristiwa apabila tentera dia ligan kumpulan Nabi Musa yang lari daripada dia ni, bila sampai di Laut Merah tu, maka mukjizat Nabi Musa katok tongkat jadi jalan tu. Kita sedia maklum lah. Bila tentera kumpulan Nabi Musa sampai di hujung, dia mai dengan tentera dia. Bila mai dengan tentera dia lintas juga laut tu. Akhirnya terbuka balik jadi laut, maka ditenggelamkan. Waktu dia tenggelam tu disebut dalam surah Yunus ayat 90-92. Kita boleh tengok ayat 90-92. Waktu dia nak tenggelam tu, hampir dia nak meninggal, dia nak mati tu, dia mengaku, dia kata aku hamba Allah Ta'ala tu Tuhan. Baru dia nak mengaku. Waktu tu Allah Ta'ala terima tak terima. Di sini pengajaran kepada kita. Tengah kita duk menyawa elok ni, bernapas elok ni, tengah duk sihat elok ni, maka peluang pintu taubat masih lagi dibuka.
Kalau kata dah sampai duk duk orang kata nak hampir kepada mati ni, waktu tu kalau kita nak taubat, sudah ditutup pintu taubat bagi kita. Itu maksudnya. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila matahari naik daripada sebelah barat. Ni pun sabit juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi, atau kama qala, yang bermaksud barang siapa taubat ia seorang sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, yakni tempat turun belah barat, nescaya menerima Allah Subhanahu wa taala akan taubatnya. Jadi maksudnya di sini kita faham, apabila matahari masih lagi naik daripada sebelah timur turun sebelah barat, maka pintu taubat masih lagi dibuka. Tetapi kalau kata sampai masa naik daripada sebelah barat, maka pada ketika itu pintu taubat sudah pun ditutup. Kalau kata kita menangis air mata darah sekalipun, maka tidak boleh kita bertaubat. Jangan kata nak bercinta dak lah. Tu ada lagu Iwan dulu, Iwan pun hijrah dalam ni. Andaikan matahari terbit dari barat, takkan goyang cintaku padamu. Duk cinta apa lagi, begitu taubat tutup lah. Tu lagu lah. Video pula ni okey lah. Dia buat banyak lagu-lagu yang orang kata mengajak kepada mengingati Allah. Lihatlah bulan dan bintang, subhanallah, itu Allah yang punya. Tu semua tu orang kata hidayah, ataupun Allah Taala bagi taufik. Hidayah petunjuk, kemudian taufik kekuatan untuk seseorang itu berubah. Walaupun asalnya menyanyi dandut, asalnya rockers dan sebagainya. Tu ada seorang lagi saya tengok gambar lah tu, Allah Taala betul tak betul. Kalau yang minat lagu rock, mesti kenal lah Yang Zen tu. Yang Zen dia kumpulan Rusty Blade, May pun bisa masuk juga. Bisa masuk juga May. Lepas tu tengok gambar dia Lani lah. Lani dengan berjubah apa semua. Tu mana perubahan lah. Dulu ni berantai besar lah. Pakai seluar kecil lah. Baik, tak apa lah tu. Tu selingannya. Habis tu nak. Kemudian bila sebut tentang kelebihan taubat, bila sebut tentang kelebihan taubat ni banyak disebut di dalam Al-Quran. Kita ambil satu ayat ya. Kita ambil satu ayat dalam Quran, iaitu dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar pada ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksud melampaui batas ni, kita melanggar sempadan yang ditetapkan oleh Allah. Maksud melanggar sempadan ni ialah kita melakukan dosa. Kata Allah apa dia? Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa-dosa semuanya kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik Allah Taala tak ampun. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik. Lain daripada tu, kalau kata dosa setinggi gunung apa kita buat jahat macam mana pun, Allah Taala akan ampun. Yakinlah. Sebab tu dia kata jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya dialah, yakni Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu maksud dia nak. Baik, itu di antara kelebihan yang disebut tentang taubat. Cumanya apabila kita duk baca tentang taubat ni, dia akan ada benda yang menghalangi untuk kita taubat. Kalau kita mengaji kitab Minhajul Abidin, dia ada aqabah tu. Aqabah yang pertama, aqabah ilmu. Kemudian aqabah yang kedua, aqabah taubat. Kemudian dia mai yang ketiga, aqabah awaik. Awarik yang keempat. Maknanya awaik ni halangan yang menghalang kita ni nak taubat ni, dia ada. Sebab tu Imam Ghazali disusun kitab Minhajul Abidin ni mula sekali dengan ilmu. Pasal apa dengan ilmu? Dengan ilmu lah kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Yang ni betul, yang ni salah, yang ni tak kena, yang ni betul. Sebab tu dia buat ilmu dulu. Kemudian bila kata salah ni, membawa kepada taubat. Bila kita dah taubat, kata ulamanya, punca yang kadang-kadang kita ni rasa malas nak buat ibadat, kita rasa berat kita nak melakukan perintah Allah, di antara sebabnya ialah dosa yang ada pada diri kita. Itu di antara punca dia.
Sebab tu dia letak akabah yang kedua, akabah taubat. Apabila satu orang bersih daripada dosa, maka orang kata keinginan untuk melakukan kebaikan ni mudah. Bila datang keinginan untuk melakukan kebaikan ni mudah, dia mai pula halangan. Dia mai pula halangan-halangan. Di antaranya kalau dalam Minhajul Abidin tu 4 lah. Dunia, kemudian makhluk. Dunia ni takrif dia masyaghalaka an zikrillah. Barang yang melalaikan akan dikau dari mengingati Allah. Tu makna dunia. Sebab tu jangan kita faham dunia ni kereta besar. Dunia ni rumah besar. Dunia ni handphone besar. Tak. Dunia ni takrif dia ialah barang yang melalaikan akan dikau dari mengingati Allah. Contohnya, kalau kata kita ni pakai kereta besar lah contoh. Kereta besar. Tapi dengan kereta besar tu kita duk main masjid, kita duk buat kebaikan, duk pergi hantar bantuan ke apa, tu bukan dunia. Tapi kalau kata kita pakai kereta besar, dengan kereta besar tu kita buat kemungkaran, yang tu dunia. Ataupun kita pakai kereta biasa-biasa je. Kereta biasa-biasa je. Tak kira lah kereta apa pun, kereta biasa-biasa. Tapi dengan kereta biasa-biasa ni, kita duk pi buat benda-benda maksiat. Duk pi orang kata berjudi ke, duk pi mabuk ke. Maka dikira dunia juga. Dikira dunia. Itu maksudnya. Sebab tu tarikh dia masyaghalaka an zikrillah. Barang yang melalaikan akan dikau dari mengingati Allah. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua makhluk. Makhluk ni pun halangan juga. Makhluk ni kalau kata yang rapat dari segi keluarga lah. Dari segi keluarga, sahabat-sahabat, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini pun di antara punca juga kadang-kadang menjadi halangan. Kalau tuan-tuan nak tengok detail dia dalam syarah dalam kitab Minhajul Abidin. Itu maksud dia. Baik. Kemudian yang ketiga, iblis, syaitan. Ni innahu lakum aduwwum mubin lah. Memang musuh kita yang nyata. Dan yang keempat, nafsu. Yang keempat, nafsu. Sebab tu nafsu dia kena didik. Kena didik supaya jadi baik. Sebab kita nak buang nafsu ni memang tak boleh. Cuma kena didik lah. Sebab tu dia ada tingkatan nafsu tu. Dia ada tingkatan nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhamah, nafsu mutmainnah. Ni makna orang awam takat 3 ni. Sebab tu nak kenal mudah. Kalau nafsu amarah ni macam mana? Nafsu amarah ni ialah satu orang yang buat dosa besar tak rasa apa. Tak rasa apa. Contoh dia tinggal semayang. Dia tinggal semayang tu tak rasa apa. Kita orang yang alhamdulillah Allah bagi taufik ni, kalau kata semayang, bukan tinggal semayang pun, lambat semayang je. Kita ada hai ikut kerja balik lambat kan, terlewat ni, tengok jam pukul 3 lah, Zuhur tak semayang lagi. Rasa usah hati tu. Rasa hati. Tambah pula masa PKP hari tu, tak leh masjid, tak leh nak mai. Lepas tu kita pula duk kerja, duk pi mai jauh naik kereta apa-apa, duk tengok pukul 3. Dan kena sampai rumah ni nak semayang ni. Lepas tu dia pun kata, boleh semayang di mana-mana? Betul, boleh semayang di mana-mana. Semayang tepi jalan pun boleh, jangan tengah jalan langgak lori lagi, syahid tu. Boleh semayang di mana-mana. Tapi ialah kita nak siap apa semua tu. Jadi bila masjid tutup, kita duk set besar ni. Dan balik. Rasa usah hati. Ni nafsu amarah ni, dia tak rasa apa. Dia tinggal semayang tak rasa apa. Relax, tak ada rasa apa. Tu dia panggil nafsu amarah. Tak mau nafsu ni, kita kena upgrade. Dia naik yang kedua, dia panggil lawamah ataupun mulhamah ni. Maksud dia kalau kata nafsu yang kedua ni, semayang juga, nombor ekor pun tikam juga. Jenis lagu tu. Dia dua. Dia semayang tapi nombor ekor tak lepas, tambah kedai baru buka pula. Dia pun mengikut SOP juga, tulis nama apa semua. Ingat aku nak tutup terus lah. Mengikut SOP juga. Jenis ni dua tahap kedua. Cukup ke tahap kedua ni? Tak cukup. Dia kena upgrade satu lagi. Dia panggil mutmainnah. Bila sampai mutmainnah, kebaikan mengatasi kejahatan. Apa maksud? Maknanya dosa besar kita tak buat. Dosa kecil adalah dosa besar kita tak buat. Sebab tu perlu kepada tingkatan. Itu maksudnya. Baik. Kemudian yang kita nak sebut di sini ni tentang penghalang bagi orang yang bertaubat ni. Untuk taubat ni kita ambil daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati, mungkin tuan-tuan pun mengaji kitab ni. Sebab kitab ni di antara kitab tasawuf yang peringkat awal lah. Yang peringkat awal. Ada disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati itu, iaitu tentang israrun. Israrun ni yakni penghalang daripada kita nak bertaubat. Dia ada 4 perkara. Dia ada 4 perkara, iaitu yang pertama, seksa yang dijanjikan bertangguh. Seksa yang dijanjikan bertangguh. Apa maksud? Maknanya azab tidak turun sebaik saja kita melakukan maksiat. Ini dia adalah punca dia. Orang yang tinggal semayang tak ada apa-apa, bahkan dia pula sihat, dia pula senang lenang,
Orang kata tak ada apa-apa. Tu maksud dia. Maknanya tidak diturun azab on the spot. Tak diturun azab on the spot. Tu di antara punca dia. Sebab tu kita di antara keuntungan umat Nabi Muhammad ialah Allah Ta'ala tak azab dengan cara direct. Macam umat dahulu, umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, yang Allah Ta'ala main hantarkan banjir, binasa. Yang Allah Ta'ala kalih bumi, penduduk kaum Nabi Lut. Kita Nabi Muhammad tak. Allah Ta'ala bagi ujian tu. Maka dia bagi tu orang kata tak seteruk umat-umat dulu. Ni mai apa? Covid ni. Satu dunia kena Covid. Kalau sebelum ni tsunami teruk belah Indonesia. Kita Malaysia perkena juga sikit. Tu di antaranya. Sebab tu dia bagi azab ni dia tak bagi macam umat-umat terdahulu. Cuma dalam hadis sebut dua saja yang akan azab tunai, iaitu yang pertama derhaka dengan mak ayah, kemudian yang kedua buat zalim dengan orang. Lain daripada ni, hang tinggal semayang ke tak bayar zakat ke tak puasa ke, maka ditangguh azab tu. Tangguh bila? Tangguh di akhirat. Sebab tu di antara puncanya ialah seksa yang dijanjikan bertangguh. Tu kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Penawar Bagi Hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara halangan taubat ni ialah kita sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Kita nak benda maksiat ni, benda yang sedap, benda yang sedap, ataupun benda yang kita nak, benda yang kita nak, maka kita nak tinggal benda yang sedap ni payah. Kita nak tinggal benda yang sedap, benda yang kita ingin ni, nafsu kita suka ni, susah. Sebab tu di antara menjadi penghalang untuk kita bertaubat. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Bertangguh-tangguh untuk bertaubat sehari lepas sehari. Kemudian duk kata pada diri ni, dia bukan cakap dengan orang lain pun, dia cakap dengan diri dia. Kita cakap dengan diri kita, kita kata aku akan bertaubat pada masa akan datang, kerana taubat ni kawalan aku. Ibarat contohnya, tak apa, tak pergi mengaji lagi, tak apa, muda lagi, contoh itu. Dia duk rasa itu. Nanti dah berumur sikit barulah main mengaji. Main mengaji. Dia duk berasa dalam kawalan dia. Sedangkan ni ke depan kita ni, kita tak tahu ni macam mana. Kita tak tahu. Ada orang tempat saya, orang kampung saya meninggal. Saya pun meninggal, dia meninggal tu saya terkejut. Bukan terkejut lah, pasal tak ada tanda sakit lama. Tak ada tanda lah masuk hospital sampai seminggu ke sebulan ke, tak ada. Tapi cuma penyakit dia tu ada lah, penyakit tu ada. Cuma tanda dia sakit tu tak ada. Lepas tu tengok dalam WhatsApp ni masuk pukul lebih kurang pagi lah, pukul 1, pukul 2 tu kot, kata meninggal. Maknanya benda tu terkejut lah. Tak apalah meninggal tu. Kemudian dia ni orang yang ada duit jugalah. Orang yang ada duit. Aset dia depa duk kira lebih kurang 2 juta aset. Kebun, lepas tu apa dia, kebun banyak, kebun sawit ni banyak. Duit ringgit, saya tanya anak dia, pasal anak dia ada bagi sumbangan dekat pondok, kat pondok Baba Lutfi tu yang saya duk kutip hari tu di Patani tu. Saya tanya, saya kata roh tinggal duit banyak lah. Dia kata duit tunai tu ada lah sikit, dia abang sikit lah, tak tahu lah sikit banyak mana, tak tahu lah. Lepas tu kata aset tu duk kira dekat 2 juta dia kata. Dia. Lepas tu saya kata mujuk balik tu. Dia tu asal duk di Australia tu, anak dia tu duk Australia, duk kutip buah, ajar kutip buah. Lepas tu pak dia suruh balik menikah. Dia lah orang yang awal menikah waktu PKP. Lepas pada PKP tu, masa dah benarkan nikah, maka dia menikah. Lepas tu tak apalah, menikah lebih kurang bulan lebih tu pak dia meninggal. Lalu ni dia duk ambil alih pula, duk pi sana pi sini gitu. Nak cerita apa? Nak ceritanya kata tak tahu mati tu bila. Tak tahu mati tu bila. Sebab tu disebut yang ketiga ni duk bertangguh, duk kata tak apa, nanti habis pincin dia aku taubatlah, contoh begitu. Sedangkan kita tak tahu dan ke tak. Sebab tu kena segerakan. Kena segerakan. Tu ingatan kita bersamalah. Tu maksud dia nak. Baik, jangan kita duk berasa taubat ni kawalan kita. Kita yang kawal, seolah kita yang boleh kawal umur kita ni sampai berapa. Sedangkan kita tak tahu. Tu yang ketiga lah. Baik. Kemudian yang keempat, yang kata menjadi penghalang untuk kita bertaubat dalam kitab Penawar Bagi Hati sebut, seseorang berasa diri dia mendapat kemurahan Allah dan keampunannya. Yang ni pun satu juga masalah kita. Dia kata keyakinan sebegini adalah kemuncak kebodohan, kerana dia berharap kelepasan pada hari akhirat tanpa berjalan pada jalannya. Apa maksud? Maknanya gini,
Satu orang yang duk ingkar, duk langgar perintah Allah, duk buat maksiat ni, dia duk berasa dia buat maksiat ni Allah Ta'ala redha. Dia duk berasa dia buat maksiat ni di akhirat Allah Ta'ala ampun. Sebab tu Syekh Abdul Qadir dia buat perumpamaan. Dia kata ibarat seperti perahu. Dia buat perumpamaan seperti perahu lah. Kalau kita ni boh lah, bot ke, kapal ke, mana mungkin perahu akan berjalan di atas daratan yang tak ada air. Mana boleh bot nak jalan atas air boleh? Nak jalan atas darat boleh? Mana boleh? Mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Kalau kita tengok dalam bab hukum, mustahil pada adat lah. Bot ataupun sampan ke boleh jalan di atas darat. Mana boleh? Sama juga orang yang duk buat melakukan maksiat, melakukan dosa, dia duk sangka tak apa, di akhirat terlepas. Dia buat gitu. Di akhirat terlepas. Dia duk berasa tak ada apa-apa. Yang ni cukup bahaya. Yang ni cukup bahaya. Takut kita ada berasa lagu tu. Ada berasa lagu tu. Tu maksud dia nah. Baik. Habis tu. Jadi 4 benda ni dalam kitab Nama Bagi Hati ni disebut di antara punca seseorang tu menjadi penghalang daripada taubat. Kemudian dalam Minhajul Abidin 4 perkara juga tadi, iaitu makhluk dunia, iblis dan juga nafsu. Baik, habis tu. Kemudian apabila kita sebut sikit lagi, lagi 4 minit SOP. Tapi masjid ni memang ikut SOP dah dari dulu lagi. Memang ikut SOP dah. Waktu isyak berhenti. Waktu isyak berhenti lah. Baik. Jadi bila disebut tentang hamba, tadi saya kata taubat seorang hamba kan. Bila sebut tentang hamba, bila kita sebut tentang hamba ni, apa jua status kita di atas muka bumi ni, ialah mestilah kena bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-Hujurat pertengahan ayat ke-13. Jadi bila sebut tentang takwa ni, di antaranya kita ikut segala perintah Allah. Tak boleh ikut yang lain. Kerana apa? Yang pertama, Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Bila Allah Ta'ala yang menjadikan kita, maka kita kena ikut kehendak dia. Dia ibarat macam mana? Ibarat sesuatu yang dicipta. Yang dicipta oleh seseorang lah, kita kata kebiasaannya dia akan mengikut yang menciptakannya. Jadi kita ni Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Sebab tu yang di antara makhluk yang hebat, makhluk yang hebat Allah Ta'ala jadikan di antaranya ialah matahari. Matahari itu yang hebat tu 100% mengikut apa kehendak Allah Ta'ala. Dia tak ingkar pun. Allah Ta'ala arah dia daripada naik matahari daripada timur turun sebelah barat. Dia duk buat kerja tu berapa puluh juta tahun dah pada ada matahari ni. Daripada awal ada matahari tu sampailah lah ni, dia ikut tak pernah bantah. Cuma sekali dia akan naik sebelah barat. Dia naik sebelah barat tu, adakah dia bantah Allah Ta'ala? Tak, dia tak bantah. Yang dia naik sebelah barat tu pun atas perintah Allah Ta'ala. Ni kan kita ni hak lemah ni. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia dalam keadaan yang lemah. Allah Ta'ala kata banyak ingkar, kita banyak lawan Allah Ta'ala. Itu muhasabah pada diri kita. Tu yang kedua nah. Kemudian yang ketiga, kehidupan kita di bumi Allah. Kita duduk di bumi Allah. Sebab tu kena ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ibarat macam kita pi rumah orang lah, contoh. Kita pi rumah orang, pi bertamu, kena ikut tuan rumah. Tuan rumah kata, hang tidur bilik belakang. Dia pun tak apa, pi tengok aircon tak ada. Aircon tak ada. Dia kata, ni minta maaf lah, tidur bilik hang boleh? Bilik hang ada aircon. Dia bagi penumbuk balik awal. Rumah dia ikut suka dia, nak suruh tidur belakang. Tu pun mujur tidur belakang, nak suruh tidur luar. Sama juga duduk bumi Allah Ta'ala ni, kena ikutlah apa yang Allah Ta'ala perintah. Ni dah duduk lawan dia. Siapa dia lawan? Tak kira lah mana lawan tu, ini degil tu. Tu maksud dia nak. Baik, tu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita menggunakan segala nikmat Allah. Kita menggunakan segala nikmat-nikmat Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, bila kita ikut kehendak Allah dalam hidup di dunia ni, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala tinggal kita larang, apa yang Nabi bawa kita ikut, semuanya membawa kepada kita selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Kita minta supaya Allah Ta'ala beri keselamatan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi cukup sekadar tu, sekadar tazkirah lah ada malam ni dengan tentang bab taubat. Mudah-mudahan sama-sama lah Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Kita balik jumpa Allah dalam keadaan yang bersih. Sebagaimana kita main dalam keadaan bersih, kita balik pun dalam keadaan yang bersih. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih atas jemputan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.